Macam mana hari pertama boleh ada cahaya? Cahaya datang dari mana? Matahari. Matahari cipta hari ke berapa? Hari yang keempat. Artinya hari pertama matahari belum ada, dia sudah ada cahaya. Tu cahaya datang dari mana? Jangan cakap torchlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi bos-bosku semua. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita bahagia bosku, karena bahagia itu sederhana. Nah, di video kali ini bosku, saya akan membuat video reaction dari salah satu channel Sinar Kuliah bosku. Nah, mari kita sama-sama sokong channel ini agar tambah berkembang lagi ke depannya bosku. Nah, tajuk yang saya ambil adalah seorang mu'alaf. Jadi seorang Tionghoa atau Chinese daripada Malaysia bosku, yang telah masuk agama Islam disebabkan dua ayat dari surat Al-Quran bosku. Nah, beliau mengkaji 3 tahun lebih, merasa yakin baru masuk agama Islam. Nah, seperti apa kisah menariknya bosku? Jom ikuti videonya sampai selesai. Saya doakan bos-bosku semua sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada bos-bosku semua yang selama ini sudah support dan channel saya sehingga boleh berkembang sehingga sekarang. Nah, tanpa berlama-lama bosku, jom ikuti videonya. Dan saya buat kajian perbandingan agama selama 2-3 tahun. Akhirnya kesimpulannya saya dapat adalah, bagi diri saya bukan cakap agama lain, saya hanya beritahu diri saya adalah, bagi saya Bible itu bukan kalam Allah, tetapi dia mengandungi sedikit kata-kata Allah. Orang sini boleh faham tak? As a whole, the Bible is not the words of God bagi diri saya, but it do contains a little bit words of God. Okay, saya bagi contoh, mungkin orang tak berapa faham. Okay. Apa yang buat saya ni tak boleh terima? Contoh ya, kalau saya baca ada beberapa ayat dalam kitabnya tu, Genesis chapter number 2 verse number 2 and 3. Kitabnya dia sebut, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari, tapi pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Saya nak tanya, rehat ini sifat Tuhan ke sifat manusia? Kalau sifat manusia, siapa yang tulis ayat ini? Mestilah manusia, betul? Itulah yang masalah, yang buat saya susah nak terima ni ayat ini. Mana kata Tuhan beristirahat? Saya baca lagi Genesis chapter 6 verse number 6. Dan dia cerita tentang, and God regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Berarti Tuhan dah cipta manusia, tiba-tiba silap cipta budak Cina ni. Apa maksud menyesal? Menyesal berarti tak ada ilmu masa depan. Sudah buat, silap, betul? Saya nak tanya, menyesal ni sifat Tuhan ke sifat manusia? Kalau sifat manusia, siapa yang tulis ayat ini? Manusia. Itulah buat saya susah nak terima, sebab saya percaya ini bukan sifat Tuhan. Tuhan tahu segala-galanya. Dia tahu ciptaannya. Dia bukan dah cipta kemudian baru tahu. Dia bukan begitu. Setuju tak ni? Saya baca lagi, ada satu surah menceritakan tentang kejadian alam tu. Dipanggil Genesis chapter number 1, the whole chapter. Kalau kita baca, ni saya pendekkan cerita saja. Dia cerita tentang, dia kata ciptaan Tuhan pada hari pertama, macam first day lah. Okay, esok kan first day, Monday kan. Hari pertama ciptaan Tuhan, hari Isnin, ada cahaya, ada siang dan malam. Hari yang kedua, langit. Yang ketiga, bumi. Yang keempat, matahari. Yang kelima, binatang laut, seafood. Yang keenam, manusia. Yang ketujuh, matahari. Tuhan beristirahat. Nanti dulu.
Kalau muslimin muslimat di sini ada asas sains saja. Ada asas sains saja. Cuba tengok, cuba dengar di sini. Dia kata ciptaan Tuhan pada hari yang pertama. Macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Saya tahu you tak faham lagi. Saya tanya, macam mana kita boleh dapat pagi, petang, malam? Hari pertama atau sehari? hari pertama. Dia putaran bumi dan putaran matahari. Baru kita boleh dapat pagi, petang, malam satu hari. Betul tak? Matahari. Masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga. Pagi, Bumi petang, malam. 3. Matahari hari yang keempat. Macam mana hari pertama boleh ada hari pertama tanpa bumi dan matahari? Tak faham lagi? Nak saya cakap orang putih? Macam mana hari pertama boleh ada cahaya? Cahaya datang dari mana? Matahari. Matahari cipta hari ke berapa? Hari yang keempat. Artinya hari pertama matahari belum ada, dia sudah ada cahaya. Tu cahaya datang dari mana? Keempat. Jangan cakap torchlight. So bagi diri saya baca lagi Genesis chapter number 14 chapter number 21 verse number 14, 15, 16. Ayat ini, kalau kita baca cerita ini, kita akan dapat tahu bahawa ini mesti tulisan manusia. Dia tak mungkin datang daripada Tuhan. Kenapa? Pergi baca ni. Ayat ni cerita tentang Ibrahim alaihissalam. Pada usia dia 86 tahun. Okey? Usia 86. Isteri pertamanya, okey? Isteri keduanya Hajar radhiyallahu anha telah melahirkan seorang putera namanya Ismail alaihissalam. Hajar. Boleh ingat tak 86 tahun? Ismail. Okey. Dan tiba-tiba pada usia Ibrahim alaihissalam 99 tahun, berarti 13 tahun kemudian, tiba-tiba isteri pertamanya Sarah radhiyallahu anha telah melahirkan seorang putera namanya dipanggil Ishak alaihissalam. Sekarang saya nak tanya dulu. Berapa beza usianya Ismail dengan Ishak alaihissalam? 13 tahun lebih. 13 tahun nak kira. Dan cerita yang saya akan baca sekejap lagi adalah Ishak sudah 2 tahun. Ismail sudah berapa? 15 lah. Okey, dengar. Ingat usia berapa? 15. Dan ayat itu sebut 15. pada pagi itu Ibrahim alaihissalam dia nak halau Hajar radhiyallahu anha dengan Ismail alaihissalam. Sebab isteri pertama jealous, maka dia nak halau dia. Dan dia bagi dia sebotol air dan sedikit makanan. Dan ayat itu sebut apa? Dia letak budak tu di atas bahu ibunya. Dan mereka jalan di padang pasir. Selepas sekian lama jalan, makanan habis, minuman pun habis. Dan Hajar radhiyallahu anha terpaksa letak Ismail alaihissalam di bawah pokok. Sebab makanan habis, minuman habis. Dia kena pergi cari makanan dan minuman untuk Ismail alaihissalam. Dan ayat itu sebut dia tak sanggup nak lihat anak dia mati. Orang yang tulis ini, dia lupa. Masa tu Ismail alaihissalam sudah 15 tahun. You pernah tengok tak ibu, mana-mana budaya Arab, ibu ataupun orang-orang Yahudi atau Bani Israel, mereka ibu akan dukung anak 15 tahun jalan di padang pasir. Yang si penulis ini lupa, dia ingat Ismail alaihissalam sama usia dengan Ishak alaihissalam 2 tahun. Kalau kesalahan sedemikian, mungkin ke datang daripada Tuhan? Inilah salah satu sebab yang saya tak bukan cakap agama dia tak betul, hanya saya cerita apa peristiwa, apa perkara yang saya faham yang buat saya susah nak terima, yang buat saya tak boleh terima. So akhirnya saya tinggalkan agama Kristian. Nah, itulah beberapa sebab, ada banyak lagi sebabnya kenapa saya tinggalkan agama lama saya. Dan sekarang ni saya mula nak kaji Islam. Bukan nak pilih Islam pun, nak kaji Islam saja. Sebab Syekh Ahmad Didat, hujah dia banyak cerita tentang Tauhid. Yang saya amat tertarik dengan Tauhid yang dia sebut. Saya mula kaji Islam. Yang buat saya tertarik kepada Islam adalah 2 ayat dalam Al-Quran. Ayat ini memang bagi saya it's the best, paling special punya ayat dalam hidup saya lah. Iaitu surah Ikhlas, surah ke-112 ayat 1 hingga 4. Dan yang paling satu lagi adalah surah Baqarah, surah yang kedua ayat 255.
So ini ayat inilah yang buat saya tertarik kepada agama Islam. Apa cerita tu? Dan ayat ini sebenarnya bagi kita tahu macam mana nak membezakan pencipta dengan ciptaan. Dalam agama Islam bukan sembah Tuhan dulu, kenal Tuhan dulu. Setuju ke tak setuju? Penciptanya. Dia kena bezakan dulu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Setuju. Kalau tak tahu beza, mungkin kita akan sembah ciptaan, bukan sembah pencipta. Setuju tak? So bila saya baca ayat Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255, ada beberapa ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri Allah Subhanahu Wa Taala yang buat saya tahu bahawa ciri-ciri ini hanya ada pada Allah, tak ada daripada ciptaan. Ciptaan tak mungkin boleh ada. Contoh-contoh, Tuhan yang sebenar, pencipta yang sebenar, dia kekal ke tak kekal? Dia kekal selama-lamanya. Ciptaan tak kekal. Kekal. Sekarang saya nak tanya, dalam alam ini ada apa yang kekal? Tak. Tak ada. Maka saya tidak akan sembah apa-apa dalam alam ini. Yang kedua, Tak ada. Tuhan yang sebenar, pencipta yang sebenar, dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia tak terikat. Dia yang cipta masa, ruang dan jisim untuk ciptaannya. Tak terikat. Maka apa-apa yang terikat kepada masa, ruang dan jisim, ciptaan, tak mungkin boleh jadi pencipta. Satu lagi, Tuhan yang sebenar, dia bergantung tak kepada apa-apa untuk hidup? Dia tak bergantung. Maksudnya dia tak perlu matahari, dia tak perlu udara, dia tak perlu makan minum untuk hidup. Ciptaan perlu tak? Ciptaan perlu. Betul? Apa-apa yang hidup di muka bumi sekarang, di alam ini, dia perlu tak matahari? Dia perlu tak udara? Dia perlu tak makan minum untuk hidup? Berarti apa? Mereka kalau dia tak ada, mereka berarti kalau memerlu semua ini, mereka adalah ciptaan. So bila saya duduk, saya fikir, saya tanya diri saya, dalam alam ini ada tak apa-apa? Ada apa-apa tak dalam alam ini yang ada 3 ciri-ciri tadi tu? Bagi saya satu nama. Siapa di sini boleh bagi saya satu nama? Tak boleh kan? Berarti apa? Semua yang ada dalam pasaran adalah ciptaan, bukan pencipta. Pencipta yang sebenar, dia akan ada ciri-ciri pencipta. So saya bila boleh bezakan alam ini semuanya adalah ciptaan, maka la ilaha illallah. So saya tertarik kepada agama Islam disebabkan ayat Quran ini. Nah, itulah bosku video dari seorang mu'alaf di Malaysia bosku. Jadi disebabkan 2 ayat dari surat Al-Quran dan mengkaji selama 3 tahun baru boleh menjadi seorang mu'alaf bosku. Sungguh luar biasa sekali. Bahkan beliau saat sekarang ini menjadi seorang pendakwah di Malaysia bosku, dan pernah berkeliling berpuluh-puluh negara di dunia termasuk di Indonesia. Pernah datang di bandar kami bosku, Jawa Timur, dan di Jakarta. Kita doakan bersama bosku, mudah-mudahan beliau ini selalu diberikan kesehatan sehingga beliau menjadi istiqomah dan menyebarkan agama Islam sebaik-baiknya. Nah, sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.